Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Al-Fadhil Ustaz Alhamdulillah. Sayuti? Alhamdulillah macam biasa. Oh, macam biasa. Pakai dah. Ustaz Amir Pakai okey dah. Alhamdulillah InsyaAllah. okey. InsyaAllah Okey. mudah-mudahan sihat semua lah. Mudah-mudahan. Tapi orang tua ni kan gitulah. Ni ada sikit sebenarnya. Tak. Ada. Iyalah. Okey. Naik molek ke Ustaz tu? Setakat Dengar ni molek. alhamdulillah. Dengar molek tu. Tak ada nak ujian apa dak hadapan? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. InsyaAllah. Okey. Tak ada. Sebenarnya setengah ni kalau kita mula belah mana tu? InsyaAllah kita Okey, boleh mula. Boleh mula. Okey. Kita cuba tengoklah sikit sebanyak kaitan dengan apa yang kita nak bincang pada malam ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Sayuti, Ustaz Haji Muhammad Sayuti, dan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sattar yang sentiasa setia bersama kita 2 kali seminggu, dan seterusnya kepada pelayar-pelayar program Wakaf Ilmi Santai Sattar kita pada malam ini. Jadi tajuk yang kita pilih pada malam ini, oleh kerana kita lebih kurang dalam seminggu lagi kita akan menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bulan Rabiul Awal. Jadi pada malam ini kita akan berbicara satu tajuk yang sangat besar, iaitu tajuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersemuka, secara real, secara realiti dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita memperolehi sedikit maklumat dengan keterbatasan ilmu, dan malam ini dengan keterbatasan waktu, mungkin untuk kita nak kupas dalam masa sejam ini tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak mampu untuk kita lakukan. Walau bagaimanapun kita akan usaha sebaik yang mungkin untuk kita berbicara tentang figura ataupun tokoh bumi dan tokoh di langit, yang terkenal di bumi dan terkenal di langit, dan bermula di alam ruh lagi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dialah kita semua, seperti mana yang dijelaskan oleh dalam maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ini dia sudah wujud
di alam ruh, dan dialah manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT di alam ruh. Cuma Nabi Muhammad SAW dilahirkan kemudian dalam bentuk bashar, dalam bentuk manusia. Jadi di alam ruh, di alam ruh, di alam ruh yang terdahulu, yang dahulu kala lagi, yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah ciptakan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu bila kedatangan Nabi Adam alaihissalam, sehinggalah kepada Nabi terakhir iaitu Nabi Isa alaihissalam, semua antara ajaran-ajaran dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Isa dia menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Jadi zaman Nabi Adam alaihissalam tu dalam dakwah dia, dalam ajaran dia sudah ada tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allahu akbar. Kalau kita lihat begitu agungnya, begitu hebatnya tokoh yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Al-Fadhil Ustaz Sayuti, kalau kita lihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari Jumaat, khatib baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah SWT bahawasanya Allah Taala mulakan dengan diri dia, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, barulah Allah perintah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barulah Allah perintah orang beriman. Tak ada mana-mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni Allah mulakan dengan diri dia dan Allah mula dengan malaikat. Tapi berbeza dengan ibadat selawat ni. Selawat ni Allah mulakan dengan diri dia. Sesungguhnya Allah berselawat pada Nabi Muhammad, para mereka berselawat. Oleh kerana itu wahai orang beriman, kamu kena berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung rugi nasib kita dunia dan akhirat bergantung sejauh mana dekat jauh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita menanamkan kecintaan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia ni adalah seperti mana ditanya, lalu jawab Aisyah, dia kata kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad ni akhlak dia ialah Al-Quran. Allahu akbar. Kalau kita tengok Al-Quran tu penuh dengan kesempurnaan. Al-Quran ini penuh dengan kesempurnaan. Dia kalam Allah SWT, dan di dalam itulah terjelmanya, adanya, wujudnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sendiri pun dalam firman yang lain dia kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ni wahai Muhammad, Allah sendiri sebut wa iya khitab pada Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ni wahai Muhammad adalah mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Baik, jadi poin penting sini Rasulullah SAW ni teras kepada perputusan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ke atas kita semua adalah membawa misi akhlak atau membawa matlamat untuk membentuk akhlak manusia. Jadi sebelum dia nak membentuk akhlak manusia tu, diri Nabi Muhammad dia telah terbentuk dengan akhlak Al-Quran. Jadi bagaimana Nabi Muhammad nak bentuk akhlak orang lain kalau dia tu sendiri tidak sempurna. Jadi
balik pada tajuk kita pada malam ni, Al-Fadhil Ustaz Sayuti. Makna ambo ingat satu ayat Al-Quran, ambo minta Ustaz Fadhil Sayuti kupas berhubung dengan satu ayat Al-Quran di mana Allah SWT berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibahi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu mereka seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, dan sama ada rasul tu mati dengan sendirinya, wafat dengan sendiri ataupun dibunuh. Adakah patut kamu nak berpaling tada, nak tinggal ke ajaran dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul-rasul yang terdahulu? Dan sesiapa yang berpaling tinggal ajaran Rasulullah SAW ini, maka sedikit pun tidak memberi mudarat pada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan balas kepada balas yang baik pada orang yang bersyukur. Baik. Bila sebut kita selalu baca ayat ni Ustaz, jadi hamba rasa dalam ayat ni ada satu kisah yang sangat memilu ke hati kita, di mana dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana terlalu cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kisah yang menarik di sebalik ayat ni. Jadi hamba tanpa membuang masa minta Ustaz Al-Fadhil Sayuti jelaskan untuk perkongsian kita bersama pada malam ini dengan sidang pendengar sekalian. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad, Ustaz Amir Ya Ustaz. Ustaz Amir. Dan saya hormati lagi dikasihi Rustia tetap wakaf ilmi kita, Sattar, dan seterusnya para pelayar lah, sahabat-sahabat yang sudi untuk berkongsi dan untuk sama-sama mendengar apa yang saya mampu sampaikan pada malam ini. Pastinya apa yang saya sampaikan ini bukan yang terbaik. Hanya sekadar luahan dan juga sekadar lontaran idea yang dikutip dari rujukan-rujukan yang saya kira sesuai lah untuk disampaikan dan disesuaikan dengan tajuk kita pada malam ini yang sangat hebat. Tajuk kita sebenarnya malam ini sehebat orang yang akan kita kupaskan. Kalau hebatnya Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dunia dan alam seluruhnya kerana Muhammad. Maka begitulah juga hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai sayyidu sebagai penghulu kepada segala nabi-nabi. Dan kehebatan Muhammad, Rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Rasul akhiruz zaman ini, membawa tuah
kepada umat manusia yang dilahirkan di akhir zaman. Kalau Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala sendiri mengiktiraf sebagai kekasihnya, sebagai kekasihnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri mengangkat darjatnya sehingga Allah Ta'ala sendiri memerintahkan kepada semua makhluk untuk berselawat kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana yang Ustaz Amir pun dah baca tadi. Inilah kehebatan Muhammad. Dan apabila manusia agung ini terkenali yang telah dihantar kepada kita menjadi penyelamat kepada kita umat manusia akhir zaman, maka pastilah antara salah satu daripada bukti cinta kita kepada dia, kepada Nabi kita ini, ialah kita sentiasa ingat kepada dia. Kita sentiasa menyebut nama dia. Dan kita sentiasa menjadikan dirinya sentiasa berada di dalam hati kita. Sebab itu, kita boleh belajar ilmu-ilmu lain. Kita boleh kenal tokoh-tokoh lain di dunia yang hebat-hebat. Tapi alangkah sedihnya, kalau tokoh yang Allah Ta'ala sendiri agungkan ini, kita tidak mengenali. Kita tidak mengenali artinya kita tidak kenal secara yang sebenar-benarnya kita kenal. Sebab tahu nama bukan berarti kenal. Banyak orang tahu, contoh, kalau kita tanya Perdana Menteri Malaysia hari ini ialah apa nama? Apa dia tu? Sabri. Sabri. Oh, Muhammad Sabri. Muhammad Sabri. Ismail Sabri kan? Ismail Sabri. Astagfirullah. Okay. Tanya nama kita boleh jawab. Ataupun yang sebelum ini kita kata Datuk Najib lah. Ya. Kita orang tanya siapa Perdana Menteri sebelum ini, kita boleh jawab Datuk Najib. Ataupun siapa Perdana Menteri sebelum Datuk Najib, kita masih boleh jawab lagi. Apa nama Tun Mahathir Mohamad kan? Tun Mahathir, Tun Dr. Mahathir. Kita boleh jawab nama tersebut. Sebut nama. Tapi apakah kita kenal tokoh tersebut? Dengan kenal dalam erti kata kenal yang sebenar-benarnya. Jawapannya belum pasti. Maka begitulah sebenarnya kepada tokoh yang hebat ini yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad ini digambarkan oleh tokoh-tokoh. Pernah dibuat kajian bahawa di kalangan tokoh-tokoh, ratusan tokoh hebat dunia, bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada terakhir Muhammad sendiri dan meliputi juga tokoh-tokoh di barat dan di timur. Maka ternyata tokoh yang terpengaruh, yang paling berpengaruh, tokoh yang paling hebat dan yang paling berpengaruh di dunia dimenangi oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diakui oleh semua orang. Baik. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, Maulid sebenarnya salah satu daripada cara kita nak ingat, nak kenang kembali, nak ingat kembali, nak dekatkan kembali hati kita ni yang barangkali sudah jauh, sudah lupa dan sebagainya, kepada tokoh yang istimewa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri mengagungkannya. Maka
umat Islam setiap tahun masuk saja bulan Rabiul Awal yang bakal menjelang ini menyambut Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sambut Maulid tidak sama dengan sambut hari jadi, sebagaimana kita sambut hari jadi kita ataupun tokoh-tokoh yang hebat menyambut hari jadi. Tidak sama. Kita ada kaedah kita tersendiri. Pendekatan yang kita gunakan ialah pendekatan yang dibuat dan yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sebenarnya kenapa kalau ditanya kenapa umat Islam ni setiap tahun sambut Maulid, walaupun orang kata Maulid itu bid'ah, jawapannya ialah kerana memang menjadi tanggungjawab kita untuk menyambut, mengagung dan membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai pengikutnya. Kerana jasanya yang tersangat besar, jasa dan sumbangannya yang tersangat agung dalam menyelamatkan kita dan umat manusia seluruh alam. Jadi di situlah maka setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Ustaz, amo cerita sikit Ustaz. Boleh. Dalam kita nak menanam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW ini, jadi di sana kita nampak ada beberapa cadangan lah, perubahan yang kita boleh buat dalam kehidupan kita. Antaranya saya nampak, yang pertama tadi macam selawat tu lah. Kita selawat tu lah, selawat. Lebih-lebih lagi selawat maksud lah, selawat maksud. Dan kalau kita lihat di sana, selawat terbaik lah. Seperti mana selawat kita duduk baca dalam semayat lah pada tahiyat akhir. Itu selawat dia panggil selawat Ibrahimiyah dah. Itulah. Patut selawat lain tu ikut selawat ni dah. Ni paling maksud lah, paling sengaja dipilih oleh Allah SWT untuk Nabi kita Muhammad SAW dibaca dalam semaya 5 waktu. Baik, yang kedua, nampak di sini kepada sidang pendengar lah, pada orang Islam di luar sana, sidang pendengar, orang yang cinta ke Nabi Muhammad SAW ni, kita kena jadi ke budaya lah, budaya baca sirah. Baca sirah Nabi Muhammad SAW ni. Kita kena baca sirah seperti mana kita duduk baca Quran. Quran kan kita duduk baca hari. Dah, selah, dua lah, dah kita duduk baca. Dah, sehari tu ikut kemampuan. Jadi apa kata dalam kita nak sebagai pengisian kepada sambutan Maulidur Rasul ni, selain daripada secara tradisi kita duduk sambut sama-sama tu, kita cuba buatlah sedikit perubahan. Contohnya dalam sebulan dalam bulan Maulid ni, apa kata setiap orang, setiap pelayan, pendengar, kalau betul lah kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad ni, kita kena cubalah daya kreativiti kita, belah mana kita nak menzahirkan kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satunya, selain pada selawat tadi, ambo cedek lah. Kita bacalah buku sirah Nabi Muhammad SAW ni, banyak buku sirah di luar sana. Kita ambil lah yang mudah-mudah, yang sesuai sebagai bacaan ringan kita, supaya apa? Supaya kita ni sentiasa dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kerana di sana ada hadis Nabi dia sebut, la yu'minu ahadukum hatta yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Tak sempurna iman kita sehingga dah Allah SWT dan Rasulnya dia lebih cintai daripada selain pada Allah dan Rasul. Jadi kita nak tunjuk dengan evidence, kita nak tunjuk dengan implementasi, kita nak tunjuk bukti. Biar ada bukti orang panggil ataupun evidence. Jadi kita kena pakat baca sirah Nabi ni, pakat baca, jangan tinggal beli
sipil tak baca. Beli sipil tak baca, siapa berabuk, siapa berdebu gitu. Jadi kita jadikan budaya baca. Baca apa ni buku sirah. Yang ketiganya, saya nampak cadangan di sini ialah kita kena lazimkan diri kita dengan menyambut kelahiran Nabi ni dengan cara kita berpuasa pada hari Isnin. Pada hari Isnin. Kita cubalah latih training diri kita, latih diri kita puasa hari Isnin. Pasal Nabi Muhammad SAW dia sambut. Kenapa antara sebab Nabi tu dia puasa hari Isnin? Kerana itulah hari kelahiran dia. Kerana hari kelahiran dia, sebab tu dia puasa hari Isnin. Ada pun hari Khamis tu Nabi puasa kerana amalan kita ni tiap-tiap minggu dia naik, dia akak ada Allah SWT ke langit pada hari Khamis tu malam Jumaat. Jadi ada pun hari Isnin ni kerana bapa Rasulullah suka puasa Isnin kerana itu kelahiran dia. Jadi kita nak bawa semangat ni, sebab kita nak asuh diri kita biar cinta pada Nabi Muhammad. Kurangnya bila kita pergi menghadap Allah SWT sesok, mana adalah orang kata behel bukti Allah tanya betul kau tak mu cinta pada Nabi Muhammad ni. Raditu billah rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiy wa rasulah. Jadi kurangnya betul kau tak mu cinta ni. Bukan kita ada dah 2-3 perkara orang kita buat bekal untuk kita nak jawab pada Allah dan akhirnya untuk kita dapat syafaat pada Nabi Muhammad dan kita dapat minum daripada telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba minta ustaz setu hayat tadi, hamba baca tadi, cerita tak silap hamba ada cerita Nabi Sayyidina Umar macam ilaka pada masa tu bila dengar berita Nabi Muhammad wafat. Macam ilaka masa tu. Jadi nak banyak cinta dia tu. Jadi hamba minta ustaz apa berkongsi, okey. InsyaAllah. Jadi Ustaz Amir dan sidang pendengar yang saya hormati sekalian, tadi sebagai mukadimah untuk dijadikan sebagai orang kata pembuka jalan lah sesuai dengan sambutan Maulid. Jalan sesuai sebagai kita nak sambut bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kembali kepada persoalan yang diajukan oleh Ustaz Amir ni, yang minta saya kupaskan sikit berkaitan dengan ayat Al-Quran surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 144 kalau tak silap saya tu. Ali Imran 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Fa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala akibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahi syakirin. Sadaqallahu alaihi. Fala yadurrallah, fala yadurrallah. Bagi atas dah. Takut salah dah. Fala yadurrallah syai'a. Syai'a. Dah. Kasih. Pembetul dia sikit. Okey. Boleh mula sah. Teruskan. Jadi ayat tadi bermaksud, pertama kau coba kita tengok wa ma Muhammadun illa rasulullah. Illa Rasulullah. Illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Ini Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan di dalam ayat ini tentang siapa rasul. Siapanya Muhammad. Siapa Muhammad? Jadi Allah Ta'ala jawab, Muhammad itu tidak lain hanya seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul.
Rasul Allah Ta'ala ni, satu riwayat kata yang Allah Ta'ala lantik atas muka bumi ni dia ada 313. 313. Daripada 313 ni, yang dilantik daripada Nabi yang sejumlah 124,000. Riwayat kata ni, ulama katakan 25 daripadanya disebut dalam Al-Quran. Dan kita wajib mengenalinya. Wajib beriman kepada Rasul ini, wajib beriman kepadanya. Boleh-bolehnya ialah secara tafsili lah. Bukan setakat kena secara mujmal, tapi biarlah secara tafsili ni maknanya secara kenal. Lebih-lebih lagi, lebih detail. Lebih-lebih lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah dia wafat ataupun apabila dia dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Yakni murtad. Saya tanya. Kemudian waman waman yang qalibu. Ala yang ala akibai, barang siapa berbalik ke belakang. Siapa-siapa yang berbalik ke belakang, yakni undur daripada berperang ataupun menjadi murtad dari agama Islam, falan yadurrullaha syai'a, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit. Saya jazillahi syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini kalau ikut dalam kisah turunnya ayat ini ialah semasa berlaku peristiwa perang Uhud. Tahu perang Uhud ini adalah peperangan yang kedua lah. Selepas berlakunya perang Badar, perang Uhud ini tentera Islam 1,000 orang dan tentera kafir 10,000 orang. 10 kali ganda lah. Dan dalam peperangan ini, pada peringkat awalnya memang tentera Islam mengalami kemenangan yang gemilang lah. Dapat bertahan dan juga dapat mengkucak-kacirkan musuh, membunuh musuh, menundukkan pukulan musuh 10,000 orang ni dengan kedudukan strategik tentera yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di akhir peperangan, di akhir peperangan, nampaknya tentera Islam mengalami sedikit kegoncangan apabila melanggar ataupun tidak mematuhi atas arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tamat perang. Dan dalam keadaan tentera Islam yang berebut harta, turun daripada tempat yang Rasulullah tempatkan, turun daripada bukit, berebut harta yang ditinggalkan oleh orang kafir tadi. Ghanimah. Harta rampasan perang lah kononnya. Yang dimaklum, yang kita tahu sebagai habuan untuk tentera Islam dulu, zaman dahulu. Dan ketika itulah tentera kafir di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Pada masa itu Khalid masih lagi belum Islam. Tentera kafir Quraisy di bawah pimpinan Khalid Al-Walid telah putar balik ke belakang
dan menggempur dari arah yang lain sehingga menyebabkan orang Islam mulai tidak dapat bertahan untuk menangkis serangan itu, dan Rasulullah sendiri dalam keadaan yang agak payah untuk untuk terus bertahan mempertahankan tentera Islam, sehingga kan pada masa itu terdengar suara. Ada yang mengatakan suara itu datangnya daripada suara syaitan yang mengatakan bahawa Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh, telah mati. Dan bila mendengar saja suara bahawa Muhammad telah terbunuh itu, sebahagian daripada orang Islam mulai lemah semangat. Mulai down. Tak ada semangat. Perang ya. Mulai lemah semangat, dan ada yang sudah mulai cuba untuk mengikut tentera tentera Quraisy lah. Mulai nak mengaku kalah dalam istilahnya itu. Dan ramai tentera Islam yang terkorban juga syahid. Termasuklah dalam peperangan itu ialah saudara Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Hamzah. Yang terkenal sebagai Sayyidul Syuhada. Baik. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk mententeramkan hati orang-orang Islam dan juga nak membantah kata-kata orang munafik yang mengatakan bahawa kalau Muhammad itu seorang nabi, pasti dia tidak akan mati terbunuh. Maka di sinilah turun ayat ini yang Allah Ta'ala menyatakan bahawa Muhammad itu adalah seorang Rasul, dan apakah kamu akan berbalik ke belakang menjadi murtad ataupun berundur dari peperangan jihad ini sekiranya Muhammad itu wafat ataupun dibunuh? Apakah kamu akan meninggalkan agama ini yang dibawa oleh Muhammad ini? Itulah, itu Nabi yang Allah Ta'ala tanya balik. Dan Allah Ta'ala jawab, siapa-siapa yang berbalik ke belakang, siapa-siapa yang undur ke belakang, maka dalam peperangan ini ataupun menjadi murtad, dalam konteks sekarang ini menjadi murtad katakanlah, dari agama Islam, maka sedikit pun tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tetap Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa. Dan khusus kepada orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berperang dan mati syahid, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat keislaman. Di ayat ini adalah merupakan ayat memang nampaknya dituju kepada kaum muslimin dalam perang Uhud. Tetapi kita kena ingat ayat Al-Quran ini adalah ayat yang Allah Ta'ala turun untuk hamba dia, untuk manusia. Dan ayat Al-Quran ini sesuai mengikut keadaan dan sesuai mengikut apa yang berlaku sampai ke zaman mana sekalipun. Cuma peristiwa yang berlaku yang menjadi asbabnya ialah perang Uhud tersebut. Apakah hari ini tidak berlaku pengunduran, balik ke belakang, murtad dan sebagainya kepada umat Islam? Apakah hari ini tidak berlaku kepada orang Islam yang selama ini yakin dengan ajaran Islam, beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah, tapi telah murtad? Apakah tidak ada di umat Islam hari ini yang tidak bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan telah menjadi kufur? Padahal sebelum ni dia adalah Islam.
Tetapi setelah Allah Ta'ala uji sedikit saja, maka akhirnya dia menjadi lupa kepada Islam, menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi manusia dan hamba Allah yang tidak tahu dan tidak pandai bersyukur. Inilah sebenarnya yang kita nak bawa dalam konteks kehidupan kita hari ini. Dan memang peristiwa ini ayat yang sama jugalah yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada para sahabat. Apabila sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, betapa betapa cintanya sahabat kepada Rasul, sayangnya kepada Rasul, sehingga kan sebahagian daripada sahabat tidak boleh terima hakikat kematian dan kewafatan Rasulullah. Bagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila diberitahu kepada Umar, ya Umar, Muhammad telah tiada. Muhammad telah wafat. Namun peringkat awalnya nampaknya Umar ini tak boleh terima bahawa Nabi Muhammad telah wafat. Dia tidak boleh tidak terima di sini bukan berarti dia tidak percaya bahawa Nabi Muhammad itu wafat. Manusia biasa yang akan mati. Tetapi dia tidak boleh terima masa itu Muhammad itu tidak perlu mati. Maksudnya, kalau boleh, biarlah dia mati dulu. Jangan Muhammad yang mati. Itu. Sebab dia tahu perjuangan Muhammad ini terlalu hebat. Sumbangan dan jasa Muhammad ini sangat-sangat diperlukan kepada seluruh umat manusia. Maka sepatutnya dia tidak boleh wafat lagi. Itu sebenarnya. Tetapi akhirnya disedarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membaca ayat. Maka selepas itu barulah Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain pun mulai menyedari akan hakikat bahawa hebat mana manusia, segagah mana manusia, seagung mana manusia. Tapi manusia ini adalah apa? Apabila sampai masanya, Allah Ta'ala takdirkan dia perlu kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia itu kita sayang. Walau dia itu adalah insan yang kita sangat sayangi. Tapi janji Allah tetap akan berlaku. Kita sayang kepada dia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih sayang daripada apa yang kita sayang. Inilah hakikat sebenarnya. Maka akhirnya kewafatan Muhammad diterima. Dan menjadi pemangking kepada perjuangan serta semangat untuk terus menyambung apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mungkin saya celah sikit dah. Saya celah sikit mungkin Boleh celah sikit? Boleh. Apa ni? Mungkin Sayyidina Umar tadi, dia kalau kitanya, semua kita ni yakin dengan kematian, pertemuan dengan Allah SWT. Dan apatah lagi para sahabat tu lagi yakin dengan kematian. Jadi bila berlaku kewafatan Rasulullah SAW tu macam ilmu akal, macam tak boleh terima. Jadi di mana kita kata tu? Di mana dengan keyakinan tadi? Di mana dengan keyakinan tadi? Jadi nak rayaknya ini fitrah manusia, fitrah manusia. Bila dia kehilangan orang yang dia paling kasihi dalam hidup dia, maka dia ada sedikit macam hilang kewarasan lah, ataupun histeria kalau kita begitu. Sebab kalau kita tengok dalam cerita ni, siapa Sayyidina Umar tu dia nak kerak.
nak potong-potong, nak kerak kaki orang. Orang hok bawa cerita kata Rasulullah wafat. Dah. Jadi Ya, betul. nilai lah yang saya dapat ambil di sini daripada dua penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz tadi. Kita boleh ambil lah nilai di sini. Pertama tadi nilai ayat tadi berkaitan dengan perang Uhud tadi. Jadi agama ni, prinsip perjuangan ni kita kena pegang sungguh-sungguh lah. Nah, kalau dulu macam Rasulullah para sahabat, dia berhadapan dengan dia panggil muajahah dalam bentuk harbi, dalam bentuk peperangan. Peperangan bersenjata dengan orang kafir, dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada pun itu dalam konteks orang Islam dengan orang kafir. Dalam konteks dalam kelompok orang Islam sendiri, antara satu perjuangan dengan satu perjuangan. Antara satu perjuangan dengan satu perjuangan. Jadi pokok mana bila kita dah berpegang dengan perjuangan Islam, prinsip Islam, dengan prinsip Islam lah, dengan kebenaran Islam, jadi kita kena pegang kemakming lah. Kita kena pegang kemakming sebab ayat Al-Quran ni dia bukan terbatas kepada bi khususi sabab. Ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Dia bukan khusus pada sebab tapi yang dikira umum. Jadi macam kita hari ni, kita molek-molek lah. Kita tak kira lah dalam perjuangan Islam mana, dalam tim mana, dalam kelompok mana. Bila kita pegang sesebuah perjuangan Islam atas nama Islam, kita kena berpegang kepada prinsipnya sekali. Supaya nama Islam, imej Islam tu tidak rosak, tidak tercemar, dan apatah lagi rosak tercemar tu pandangan orang bukan Islam. Kalau kata kepada orang Islam ni, mana kita kata boleh lagi lah kita itu, boleh kita betul-betul, tapi kita nak betul dengan orang bukan Islam ni, bila dia pandai serong lah, jadi susah lah. Jadi nilai yang kita ambil di sini, kita pakat jaga dah prinsip perjuangan Islam ni. Tak kira dah duduk belah mana, pihak mana. Sebab setiap bila kita sebut perjuangan Islam, dia ada prinsip dia. Bagi contoh lah, Islam ni kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW ni dalam sejarah, dalam sirah, Nabi Muhammad ni dia sangat benci ke kezaliman. Dia sangat benci ke kezaliman. Dan Nabi Muhammad ni dia tidak suka kepada pengkhianatan. Jadi hari ni orang yang mengaku Islam, orang yang berjuang Islam, tak kira siapa lah kita nasihat di kita sendiri, siapa-siapa, kita jangan sekali-sekali mengkhianati prinsip perjuangan. Sebab kalau prinsip perjuangan itu tidak melibatkan nama Islam, itu kita boleh tepi lah kalau tidak melibatkan nama Islam. Tapi bila melibatkan nama Islam, maruah Islam, agama Islam, jadi kita sangat terkilir lah, kita sangat sedih. Sebab kita nak betul balik tu susah. Baik, kemudian dalam hal ini Allah perjuangan Islam tu sendiri tak rugi. Mana Allah sendiri pun tak rugi. Tapi hak ruginya kita hak rugi. Bila kita langgar prinsip ini, jangan pecah amanah, kau kita zalim, kau kita khianat dan sebagainya, jadi hak rugi itu kita. Baik. Dalam ayat ni Allah sebut, bila sebut musibah ni dia biasanya kalau kita tengok bila sebut musibah ni Allah sebut sabar. Akhir hujung ayat tu Allah sebut sabar. Tapi dalam ayat ni Allah sebut wasaya jazillahu syakiri. Allah akan bagi balasan pada orang yang bersyukur. Dia tidak sebut wasaya jazillahu sabiri. Rupa-rupa di sini syakiri di sini bersyukur dengan nikmat Islam, nikmat iman dan istiqamah dengan nikmat iman dan Islam walau apa pun berlaku.
Jadi betul lah kata kuasa jizlah syakiri. Mana orang ni lah orang bersyukur. Mana tahap syukur ni dia lebih tinggi daripada tahap sabar. Baik, Ustaz, hamba nak pergi masuk kita cepat 10 minit lagi ni. Tak apa, kita boleh buat rumus saya tu tak apa, rumus saya hamba nak pergi seterusnya Ustaz, berkaitan dengan sifat Nabi lah. Kita kepada sifat Nabi. Sifat Nabi ni ada apa ni? Ada 4 lah. Jadi sifat Nabi ni amanah dah, fatona, tabligh, lagi sidik, ada 4 semua. Tu sifat wajib bagi Nabi. Walaupun sifat wajib ni bagi Nabi, 4 ni wajib bagi Nabi, dia bukan mutlak untuk Nabi. Dia juga untuk kita semua. Untuk kita semua amalkan dalam kehidupan. Kalau kita tolak amanah dalam semua perkara, kita cubalah cari dalam apa ni, dalam keadaan tertentu supaya kita ni bersifat amanah atau fatonah. Kita nak fatonah, nak bijaksana dalam semua perkara pun tak juga, kita tak mampu juga. Kita nak banding dengan figura kita, uswatun hasanah kita. Nabi Muhammad SAW ni tokoh langit, tokoh dunia ni. Nabi Muhammad ni tokoh langit, tokoh dunia ni. Waktu siapa belo pun kita tak dapat itu. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh ambil barakah, berkat daripada 4 sifat wajib yang ada pada Nabi Muhammad SAW tu. Jadi hamba minta Ustaz perjelaslah 4 tu ataupun 3 apa sempat bergantung pada masa kita. Okey, dengan segala hormatnya minta Ustaz perjelaskan. Okey. Terima kasih kepada Ustaz ni. Berhubung dengan sifat wajib bagi Nabi ni, kita duk belajar selama ni itulah. Sifat wajib ni maknanya sifat yang mesti ada. Pada diri Rasulullah mesti ada. Dan tidak boleh kita menafikan. Kalau kita kata mana tak, Nabi ni tidak ada salah satu daripadanya, maka berarti kita telah menyimpanglah daripada keimanan kita kepada Rasulullah ataupun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tersebut. Sidik berarti benar. Nabi tidak pernah bercakap bohong. Nabi tak pernah berlalu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Dan wajib kita yakin bahawa yang datang daripada Nabi, yang disampaikan, yang diucapkan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat sebenarnya bukan pada diri Rasulullah sahaja. Bukan datang daripada Nabi sahaja, tetapi hakikat sebenarnya ia adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Inilah sebenarnya yang kita kena sedar. Sebab itu bila sebut Nabi, walaupun Nabi itu manusia biasa, tetapi Nabi adalah manusia biasa pilihan Allah. Ya. Kan? Manusia biasa tapi pilihan Allah. Kita kena ingat. Dan Nabi ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah apa-apa saja kesempurnaan yang ada pada Rasulullah itu adalah merupakan anugerah khusus yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dan kita tidak boleh samakan antara anugerah yang diberi kepada Rasulullah dengan yang diberi kepada kita. Kita bercakap benar. Tetapi dalam masa yang sama ada juga berbohong. Dan tidak ada seorang pun yang tak pernah berbohong.
Maka kebenaran yang ada pada Rasulullah SAW dengan sifat siddiq ini meletakkan diri dia sesuai sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah juga dengan sifat amanah. Kita juga amanah. Bila dibagi sesuatu tugas, kita laksanakan tugas tersebut. Tapi kita tidak benar-benar bersifat amanah. Kadang-kadang ada juga seleweng. Kadang-kadang ada juga orang kata tak sapa kepada matlamat dan juga maksud. Dia boleh kait dengan integriti ke tak Ustaz? Amanah. Integriti. Ataupun dalam konteks pentadbiran negara lah, ataupun negeri, kita boleh kait dengan good governance tak? Ya. Good governance. Mana kecekapan urusan lebih. Merasa minta usaha. Laksanakan tugas dengan cekap sebagaimana tugas yang diberikan. Maksudnya, kita tidak akan cuai, kita tidak akan abai, dan kita melaksanakan betul-betul seperti mana yang telah ditetapkan. Dan ini mustahil berlaku kepada manusia biasa. Kecualilah kepada Nabi SAW. Masih kita amanah, tapi amanah dalam konteks sebagai seorang manusia biasa ini banyak kadang-kadang dicemari dengan penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Penyelewengan dan sebagainya. Nah, jadi sebab itulah sikap amanah adalah merupakan suatu tuntutan. Apa yang ada pada Rasulullah sebagai seorang Rasul yang sangat amanah, yang amanah, kita wajib mencontohi, namun keterbatasan, kelemahan yang ada pada diri kita menyebabkan amanahnya kita sebagai manusia biasa, sebagai umatnya ini tidak akan sama dan tidak mungkin sama dengan kehebatan amanah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena bersikap demikian. Maknanya kita tak boleh tolak sikap amanah tu. Kena cubalah, berusaha. Kena cuba. Lah. Kita kena cuba sedaya upaya. Soal kita boleh buat 100% ke, berjaya sepenuhnya dan sebagainya, itu bergantung kepada kemampuan masing-masing. Namun untuk menolak, untuk tidak beramanah, ini tidak boleh sama sekali. Masalah lah ni Ustaz. Masalah sekarang lah dunia hari ni lah. Orang ni dia pecah amanah. Dia berbangga dengan pecah amanah tu. Patut bila dia pecah amanah, dia berlaku penyelewengan. Jadi sepatutnya bila dia sedar, bila dia tahu dan dilaporkan oleh media dan sebagainya, bila dia tahu, patut dia kena rasa bersalah lah. Kena rasa bersalah, istighfar dah. Kalau boleh kat, kalau orang ada maruah kat, dia tak si tengok dah muka orang. Dah. Ataupun dia kalau boleh dia nak elok dah, tak si orang nampak muka dia. Tapi apa berlaku sebaliknya pada hari ni, orang yang pecah amanah ni, melakukan penyelewengan ni, dalam berkaitan dengan harta negeri ke, harta negara dan sebagainya. Jadi kita nampak dia macam semakin gok, semakin nak makin apa nak tunjuk ke apa panggil. Dia semakin nak tunjuk macam dia tu hebat. Oh, aku ni boleh pecah amanah, buat penyelewengan, aku hebat. Ustaz, jadi saya gini, Ustaz Amir, saya melihat bahawa itulah ragam manusia. Sifat manusia ni, dia dalam diri kita ni dia ada dua unsur. Unsur iman dan unsur nafsu. Pak Men dengan Pak Sun. Iman dan nafsu ni dia selalu bercanggah. Dia selalu berlawan antara satu sama lain. Sebab itulah manusia ni pada dasarnya, asasnya memang manusia ni sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni adalah dengan sebaik-baik kejadian. Dalam semua aspek tak boleh nak think. Tapi ingat,
Allah Ta'ala juga bekalkan dalam diri manusia ni dua unsur. Dan dua unsur ini selalu berlawanan biasa. Iman dan nafsu ini saling bercanggah antara satu sama lain. Kadang-kadang kalau hak iman nak, nafsu tak nak. Sebab itulah kalau menang nafsu, iman kalah, ketika itu manusia boleh menjadi haiwan dan lebih jahat daripada haiwan. Allah. Tapi kalau manusia ini imannya menang dan nafsunya kalah, ketika itu manusia menjadi lebih hebat dan lebih tinggi daripada mereka. Inilah kedudukan manusia. Sebab itu kita tidak usah hairan kenapa ada orang nampaknya comel, juru pada pakaian, pada nama, pada penampilan, pada wajah, pada kedudukan, juru. Tetapi apabila dia sudah dikuasai oleh nafsu dan imannya ketika itu telah kalah daripada nafsu, maka di situlah akan berlaku keruntuhan nilai manusia itu sendiri. Dan sebab itulah manusia ini adanya hari pembalasan. Okey, jelas Ustaz. Terima kasih banyak. Oleh kerana masa kita tidak mengizinkan, dah 10.30 ini, meminta Ustaz buat rumusan dalam seminit dua. Dalam seminit dua, rumusan. Saya nak rumusnya begini saja. Ya. Saya nak baca maksud sepotong hadis Nabi SAW ini. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku ini dilebihkan dari para nabi dengan 6 perkara. Aku ini, kata Rasulullah, dilebihkan daripada nabi-nabi sebelum ini dengan 6 perkara. Pertama, aku diberikan kalimah yang singkat tetapi padat dan luas makna. Yang kedua, aku ditolong dengan diberi rasa ketakutan dengan musuh. Kerana musuh akan gerun kepada Nabi Muhammad. Allah. Hebat mana, segagah mana pun musuh, apabila berdepan dengan Muhammad, dia akan gerun. Ini to have with it. Yang ketiga, dihalalkan bagiku rampasan perang. Dia ada berebut perang Uhud tu. Sebab memang rampasan harta, rampasan perang adalah halal. Dan tidak dihalalkan sebelum ini. Yang keempat, Allah Ta'ala menjadikan bagiku bumi ini suci. Dan menjadi masjid. Boleh sujud di mana saja. Maksud suci di sini ialah boleh bertayamum. Allah. Yang kelima, aku diutuskan kepada seluruh makhluk. Kalau nabi-nabi sebelum ini untuk kaum. Tapi Muhammad untuk semua makhluk. Meliputi zahir dan ghaib. Sebab itu ada pengikut Nabi yang bernama jin. Sedangkan jin itu adalah makhluk ghaib. Dan yang terakhir, Nabi kata, aku ini dijadikan penutup bagi para Nabi. Sebab itulah, apabila lahirnya Muhammad dan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad, maka tamatlah segala ajaran yang Allah Ta'ala turunkan di atas muka bumi. Dan semua ajaran-ajaran terdahulu sudah terangkum di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keyakinan kita, iktikad kita bahawa kita beriman dengan Islam ini, kita beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita yakin inilah satu-satunya agama, inilah satu-satunya keyakinan yang wajib kita pegang teguh dengan sepenuhnya, dan kita juga berharap mudah-mudahan iman kita ini
akan kekal sehinggalah kita wafat, kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Sayuti atas perkongsian yang sangat baik pada malam ini. Jadi oleh kerana masa tidak mengizinkan kita, jadi saya dan mewakili saya dan Ustaz Sayuti dan juga yang di sebalik tabir itu memohon banyak-banyak kemaafan, dan sekiranya dalam sepanjang perbincangan ini ada sebarang kekasaran ataupun ketidakenakan atau kudus hati dan perasaan dan sebagainya, jadi mohon seribu kemaafan. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan kami semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salli alaihi